A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur setiap hari satu muka surat daripada Mushaf. Alhamdulillah, hari ini kita sampai ke muka surat 207 daripada surah At-Taubah, insyaAllah, ayat yang ke-123 sehingga ayat yang ke-129. Dan untuk makluman semula, ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Jadi Alhamdulillah, kita insyaAllah harapnya akan dapat menamatkan hari ini surah At-Taubah untuk kita sama-sama fahami apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan tengok apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimanakah cara, apakah yang patut dibuat oleh orang-orang beriman untuk menghadapi orang-orang yang menentang Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala masih kembali semula menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Masih ada lagi, walaupun ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah At-Taubah, kita masih lagi akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala menekankan beberapa lagi sifat-sifat orang munafik yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat yang terakhir daripada surah At-Taubah ini. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala apa yang akan sebutkan selepas daripada itu ialah yang terakhirnya, ialah bagaimanakah Nabi dengan umatnya, bagaimana kehebatan Nabi, bagaimana kelembutan Nabi, bagaimana sayangnya Nabi dengan umat baginda, yang akan kita tengok di penghujung surah At-Taubah ini. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan tengok, kita akan baca sama-sama insyaAllah muka surat ini. Kita akan bermula insyaAllah di muka surat di ayat 123 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar waliyajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Ayat ini dimulakan, muka surat ini kita mulakan dengan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Apakah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, iaitu ayat 123, iaitu Allah Taala berkata qatilu, perangilah. Artinya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung surah At-Taubah ini, Allah Taala terus menerus meminta kepada orang-orang yang beriman supaya dalam keadaan sentiasa bersedia dan dalam keadaan ready untuk qatilu, untuk berperang. Berperang artinya ialah bukan maknanya kita ni disuruh untuk memerangi siapa saja suka-suka hati, tak, tapi maksudnya ialah kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni berperang, menyuruh kita ni menyerahkan jiwa kita, even jiwa kita, masa kita, pemikiran kita, segala-galanya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hendaklah bersedia. Maka kita tidak boleh. Jadi peperangan ini adalah dianggap sebagai perkara yang terakhir lah bagi orang-orang yang beriman. Apabila mereka ni dah ready, get ready, dah bersedia kan untuk menyerahkan jiwa raga mereka untuk agama, maksudnya ialah apa yang kurang daripada jiwa raga, apa yang kurang daripada nyawa, artinya mereka ini tidak ada masalah, mereka ni bersedia. Kalaulah mereka ni masih ada reserve, kalau orang beriman masih ada reserve lagi untuk diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diberikan kepada Islam, artinya bahawa ada lagi yang lebih mahal. Jadi kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan simpan-simpan, maknanya jangan ada reserve. Jangan ada, maknanya ini adalah untuk Allah, boleh aku beri, tapi ini tak boleh lah. Tak boleh. Itu adalah cara yang tak betul, sebagaimana yang kita telah sebutkan dalam hadis yang berlaku ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab bercakap kepada Nabi SAW ketika dia kata, aku ni sayang kepada engkau daripada segala-galanya, sayang kecuali satu saja, kepada diri aku sendiri. Aku nak reserve diri aku sendiri. Jadi Nabi SAW kata seseorang itu tidak beriman sehinggalah dia kasih dan sayang kepada Allah, kepada Rasul,
di atas segala-galanya, termasuklah di atas dirinya. Jadi pada ketika itulah Umar radhiyallahu anhu berkata, okey, sekarang ya Rasulullah, aku sekarang ni aku lebih sayang kepada kamu, sayang kepada Allah, sayang kepada Islam lebih lagi daripada even diriku sendiri. Pada ketika itulah Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar, Al-an ya Umar, Al-an ya Umar, sekarang baru betul. Jadi kita ni jadi tak boleh kalau kita tak, kalau masih ada reserve lagi untuk diri kita, untuk family, tak kira lah untuk apa-apa kan, masih reserve dengan agama kita, masih reserve lagi dengan Allah, dengan Rasul kita masih ada reserve, maka tidak sempurna lagi. Jadi sebab itulah Allah SWT tekankan dalam surah At-Taubah ini di hujung ketika hayat Nabi SAW, dia ajar kepada kita kan, iaitu qatilu, hendaklah kamu memerangi, walaupun bukanlah memerangi sekarang nama kan, tetapi maknanya get ready, bersedia saja kan, kalau diperlukan maka hendaklah kamu qatilul lazina yalunakum. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada Nabi bagaimanakah, siapakah yang perlu di qatilu ni, yang di get ready kan untuk sebarkan agama lah asalnya qatilu ni bukan untuk saja-saja berperang suka hati kan, untuk melihat darah ke membunuh orang, tidak. Dalam Islam ni adalah sebenarnya untuk dakwah, tetapi kita get ready untuk berperang. Kalau lah orang tak benarkan, kalau orang larang ataupun orang Islam ditindas, orang dan sebagainya, sepatutnya orang-orang Islam yang lain kena bersatu hati sepatutnya untuk memerangi lah orang-orang yang menindas orang Islam tu, kalau mereka tidak berhenti daripada penindasan terhadap orang-orang Islam. Kerana agama kalau menindas kerana lain tu cerita lain itu perbincangan yang panjang lah. Jadi Allah SWT ajar sini ialah yalunakum minal kuffar, maknanya orang-orang yang dekat. Yalun ni maknanya ialah al-aqrab maknanya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi ini dia telah berdakwah, mengajak orang kepada Islam seluruh tanah Arab dulu. Maknanya habis satu kumpulan, satu puak, satu kabilah. Bila dah habis semua orang-orang di tanah Arab, kemudian barulah Nabi pergi kepada next, iaitu pergi kepada orang-orang Rom, iaitu dalam peperangan Tabuk. Jadi peperangan Tabuk ni adalah permulaan kepada masuk kepada satu era baru, iaitu berperang dengan orang-orang yang bukan orang berada di tanah Arab, iaitu orang-orang daripada Rom. Daripada Rom maknanya daripada Konstantinopel pada masa tu, iaitu bukan orang Arab dah. Sebab itulah maknanya orang Rom ni mereka tak boleh bercakap Arab pada masa tu kan, tapi mereka ni menguasai negeri Syam, negeri Jordan, negeri Palestin pada masa tu kan, semua tu under pemerintahan mereka. Jadi Nabi SAW pergi kat sana, menyebarkan Islam kat sana, dan tapi mereka ni tak benarkan. Sebab itulah nak berlakunya peperangan Tabuk walaupun tak berlaku sebenarnya. Jadi itulah menunjukkan bahawa yalunakum, itu maksudnya praktis Nabi menunjukkan bagaimana cara. Jadi macam itulah maknanya tak boleh melangkau lah maknanya kan, kita langkau tempat lain dulu kan. Jadi tentang perkara ni banyaklah perbincangan para ulama kan, mesti kena ada perjanjian dan sebagainya lah. Itu cerita yang kisah tentang apa ni kita panggil as-siyasah syar'iyyah, itu cara macam mana politik dalam Islam kan. Kemudian Allah SWT kata wal yajidu fikum ghilzah, hendaklah mereka ini, iaitu orang kafir ini, akan dapati fikum pada kamu ni ghilzah. Ghilzah ni maknanya ialah, kalau dalam terjemahannya kasar kan, tapi maknanya ialah makna tegas maknanya. Tegas maknanya ini cerita ini dalam peperangan. Maknanya kalau kamu berperang dengan orang kafir, hendaklah kamu tunjukkan bahawa kamu ni tegas, bukan kamu ni berlemah lembut, tak kisah apa benda kan. Nak berperang tapi macam mana nak berlembut kan. Jadi Allah SWT ajar kepada kita kan bahawa bila berperang, hendaklah berperang betul-betul. Wal yajidu fikum ghilzah, hendaklah mereka nampak ketegasan kamu, kesungguhan kamu, bahawa kamu memang nak buat. Bila kamu kata nak buat, kamu akan buat betul-betul, bukan bermain-main kan. Jadi kemudian jadi maknanya kalau kita tengok sekarang lah kan, bagaimana keadaan umat Islam kadang-kadang banyak apa ni tak ada ghilzah kan, tak bersungguh-sungguh lah kan, macam takut-takut dan sebagainya lah kan, hanya bercakap-cakap daripada jauh kan. Orang kata melontar batu kan, apa ni, kemudian sembunyi tangan, tak tahu siapa melontar, takut-takut dengan orang-orang kafir kan. Jadi sebab tu orang kafir berani dengan orang-orang Islam. Jadi Allah SWT ajar kat sini wal yajidu fikum, biar mereka ni orang kafir ni dapati pada kamu ni memang ada ghilzah, ada kesungguhan, ada ketegasan. Memang kalau kamu kata nak buat, kamu akan buat. Gitu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan Allah SWT ketahuilah, kata Allah Ta'ala kata ketahuilah bahawa Allah itu bersama dengan orang muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala akan berikan pertolongannya bil auni wan nasri, kata dalam tafsir jalan lain. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-124. Allah Ta'ala berfirman di sini, wa iza ma unzilat suratun. Sekarang kembali kepada orang-orang munafik. Tak dicerita secara umumnya orang mukmin. Sekarang kita kepada wa iza ma unzilat surah, apabila saja diturunkan satu surah. Allah Ta'ala sebut kan,
Faminhum ni maknanya sebahagian daripada mereka. Iaitu siapa mereka tu? Iaitu orang-orang munafik. Orang munafik ni bila turun satu surah, mereka akan berkata apa? Man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana. Mereka sesama-sama munafik ni akan berkata kepada sesama mereka akan berkata seolah macam ni dia kata sebenarnya kata-kata orang munafik ni kata-kata mempermainkan sebenarnya, istihza dalam bahasa Arabnya, iaitu mereka ni nak mempermainkan saja, nak macam kita kata memperolok-olokkan. Bila turun satu ayat, mereka akan berkata sama siapa ada orang rasa bertambah iman ke? Macam tu. Maknanya mereka ni sama-sama mereka kenal sama-sama mereka ni, sama-sama munafik ni. Mereka akan berkata, man yaqul, akan ada orang-orang munafik ni akan berkata, ayyukum zadathu hazihi imana. Adakah orang rasa bertambah iman dia? Ada rasa bertambah ke iman dia? Sebenarnya kata-kata mereka ni kata-kata nak mempermainkan, memperolokkan. Jadi seolah-olahnya mereka kata, ada orang tambah iman ke? Ada orang tambah iman ke? Macam itulah. Mereka mempermainkan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Jadi Allah SWT tegaskan di sini, orang-orang yang beriman, mereka ini apabila diturunkan ayat Quran, maka mereka ini akan bertambah iman. Jadi inilah nak bezakan. Allah Ta'ala dengan jelas ini dalam ayat 124 ni nak jelaskan perbezaan di antara orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman ni kalau turunkan ayat, bila mereka baca ayat, mereka akan terasa sampai ke hati, maka akan bertambah keyakinan mereka. Akan kuat lagi iman mereka bila baca ayat Quran. Ini maknanya salah satu daripada cara untuk kita menguatkan iman kita ialah dengan baca Quran. Sebab tu jadi Allah SWT sebut sini, orang mukmin dia akan bertambah iman dengan Quran. Tapi orang-orang munafik tak ada. Orang munafik ni dia makin memperolokkan lagi. Jadi itulah makna kita tengokkan penjelasan agama, cerita agama ataupun ceramah agama kan, kata yang mengingatkan tentang Allah, mengingatkan Rasul, mengingatkan hari kiamat. Orang-orang yang beriman ni dia akan bertambah bila dia dengar tu. Tapi orang-orang yang tak beriman dia main memperolok-olokkan saja kan. Dia memang nak ejek-ejek kan. Dia bukan nak tengok, nak rasakan benda tu kan, tapi banyak nak memainkan. Itu adalah tanda munafik dia, kita jaga-jaga kan. Bukanlah kita kata orang macam tu munafik, tapi maknanya itu adalah sifat-sifat munafik. Jadi Allah SWT kata wahum yastabshirun. Orang mukmin ni dia akan rasa gembira, dia akan rasa yastabshirun, satu khabar gembira lah untuk mereka bila satu ayat tu turun. Maknanya kalau cerita pasal syurga ke, maka mereka akan gembira. Yastabshirun, bergembira dengan ayat-ayat yang turun tu. Mereka gembira dapat Quran ni. Gitu kan. Jadi orang munafik ni terbalik. Dia ni kalau dapat Quran ni memang bukan suka sangat pun. Kita akan tengok selepas daripada ni. Wa amma, Allah Ta'ala kata dalam ayat 125 Allah sebut wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Ada pun orang-orang yang mana ada penyakit dalam hati mereka, iaitu orang munafik lah ni. Marad tu ialah penyakit ni. Ada pun orang-orang yang mana di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada penyakit. Penyakit ni kata ulama tafsir ialah dhaful i'tiqad, iaitu lemah i'tiqad. Iman mereka tu lemah. Maksudnya orang yang lemah imannya, Allah Ta'ala kata fazadathum rijsan ila rijsihim. Bila ayat Quran ni turun, bila dapat saja apa-apa ayat, bila dibacakan ayat-ayat, apa yang menambah pada mereka ni? Allah Ta'ala kata fazadathum, akan bertambahlah rijsan ila rijsihim. Bertambah apa? Bertambah rijsan. Rijsan tu maknanya kekotoran, maknanya kebusukan, keburukan. Yang dimaksudkan dengan buruk sini ialah kekufuran mereka tu. Jadi kufur mereka tu bertambah kepada kufur. Dah lah kufur, tapi tambah lagi kufur mereka tu. Jadi makna rijsan ila rijsihim. Jadi maknanya ayat Quran tak menambah apa-apa untuk mereka, melainkan menambahkan lagi kesesatan mereka. Tengoklah kata mereka bermain-main pula kan. Mereka kata ada bertambah-tambah iman pula kan. Makna peli-peli pula kan sama-sama mereka ni. Jadi Allah SWT kata itulah orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Mereka akan bertambah, tak ada apa-apa. Jadi ayat ini juga adalah sebenarnya untuk cek kita kan. Takut kita pun adalah perasaan ni juga kan, iaitu penyakit dalam hati ni. Jadi waliyazubillah, supaya Allah Ta'ala bersihkan kita daripada penyakit-penyakit yang ada dalam hati ni. Kemudian Allah Ta'ala kata wa matu wa hum kafirun, dan mereka tu mati dan dalam keadaan macam itulah mereka tu mati, iaitu mati kafir. Kafir maknanya dalam keadaan mempermainkan ayat Quran, mempermainkan, tak rasa apa-apa. Itulah semua Allah Ta'ala sebut lagi tu. Allah Ta'ala sebut lagi perangai orang munafik, sifat orang munafik dalam ayat seterusnya itu, iaitu ayat 126 tu. Kita tengok lagi kan. Jadi kita tengokkan maknanya dalam 3-4 ayat ini, dalam muka surat ni kita tengok kan, walaupun masih kita dah sampai ke penghujung surah Taubah ni, Allah Ta'ala masih lagi menegaskan tentang sifat orang munafik ni. Jadi nak tengok, nak tunjukkan bagaimana dahsyatnya kan. Jadi
kita kesimpulan kita macam kita tengokkan bahawa dalam surah At-Taubah ni Allah Ta'ala banyak cerita pasal apa? Munafik takhalluf. Kita tengok kan macam berpusing-pusingnya. Itulah ayat seolah-olahnya satu perkara yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Taubah ni ialah masalah takhalluf, iaitu tak ikut. Takhalluf tu maknanya tak ikut peperangan kan, tak ikut bersama-sama dalam perjuangan Islam, maknanya kan tak nak join, kata aku tak apalah, aku tak nak join, aku nak jadi baik saja kan. Baik tu istilah yang tak betul sebenarnya. Kalau kita baik bagi kita tu ialah baik tu yang hanya beribadah untuk diri sendiri. Sedangkan kita tak berfikir untuk perkembangan Islam, tak berfikir untuk dakwah Islam, tak berfikir untuk menyebarkan Islam, memastikan Islam tersebar, nak tengok Islam tersebar. Kalau tak ada perasaan tu, tak ada perasaan bahawa nak sebarkan Islam, nak menjadikan Islam ini maknanya masuk ke atas semua manusia, biar sampai kepada seluruh manusia. Kalau tak ada perasaan tu sebenarnya tidak cukup. Tak cukup. Sebenarnya Allah SWT itulah yang dikatakan sebagai takhalluf. Kalau zaman moden ni, kalau zaman dulu tak ikut peperangan tu, sekarang tak ada peperangan. Tapi maknanya kalau kita tak ikut menyumbang apa-apa, tenaga kitanya, masa kitanya, waktu kitanya, kesihatan kitanya, pemikiran kitanya, kewangan kitanya, apa-apa saja kita tak beri, maka itu adalah dianggap sebagai takhalluf. Ulama katakan, jadi kita tak boleh lari. Jadi untuk masa sekarang ni, apakah bidang yang boleh kita buat? Maka kita kena cari jalan untuk sumbangkan. Dengan apa cara, dengan macam mana pun, yang penting ialah kita sepatutnya kena ada sumbangan. Jadi Allah SWT sebut sini ialah dalam ayat-ayat ini ialah takhalluf, dan kemudian kaitkan dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ni, itu keadaan dia ialah nombor satu ialah takhalluf. Mereka ni tak ikut, tak akan join, dan lepas tu mempermainkan orang-orang yang join, kemudian mempermainkan orang-orang yang memberi infak, kemudian mereka ni kedekut, kemudian mereka ni tak bertambah iman pun dengan ayat-ayat Quran. Jadi banyak benda-benda kan yang Allah Ta'ala sebut di sini yang berkenaan dengan orang-orang munafik, dan juga tentang takhalluf dalam surah At-Taubah. Jadi baca surah At-Taubah ni, kalau kita tengok menakutkan, dan Allah Ta'ala suruh orang-orang yang beriman ni kena jaga-jaga sifat ini dan hendaklah menjauhi daripada sifat-sifat ini. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi kan, awalam yarau, Allah Ta'ala katakan awalam yarauna, tidakkah, dalam ada dua bacaan sini, awalam yarauna, ada minta maaf, bukan awalam awala yarauna, satu lagi bacaan dia awala tarauna. Ada dua, sama ada dengan ya ataupun dengan tak. Kalau tak tu maknanya kamu, kalau ya tu maknanya mereka. Gitu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apa ni sebut di sini, awala yarauna, tidakkah mereka itu melihat? Mereka tu ialah orang-orang munafik. Tidakkah mereka orang munafik itu melihat apa? Satu bacaan lagi, awala tarauna, tidakkah kamu melihat? Kamu tu makna orang beriman. Kalau ta tu makna orang beriman. Jadi tidakkah kamu melihat? Maknanya hai orang beriman, tidakkah kamu lihat apa? Lihat orang munafik tu lah. Jadi ataupun kita dalam bacaan, dalam qiraat kita, awala yarauna, tidakkah orang munafik itu melihat annahum yuftanuna fi kulli amin marrah au marrataini. Mereka itu diuji. Mereka itu diuji ataupun dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli am, pada setiap tahun, marrah au marratain, sekali atau dua kali. Maknanya maksud di sini, ulama-ulama tafsir kata maksud diuji sini ialah orang-orang beriman, orang-orang munafik, mereka ni menghadapi kesusahan dalam hidupnya. Orang munafik pun ada susah, orang Islam pun ada susah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni menyebutkan sekali atau dua kali, itu bukan makna sekali atau dua kali sahaja. Setengah ulama kata maksud dia ialah maknanya dia mungkin lebih daripada sekali, kadang-kadang banyak kali. Maksud dia ialah kedua-dua ni, orang Islam dan juga orang yang munafik ni semua tu akan menghadapi susah. Tetapi orang yang beriman, mereka ni susah, mereka dapat pahala kesusahan mereka. Tidak ada satu benda yang menimpa orang-orang yang beriman kan, tak kira lah sakitnya, penat, semua sekali kan, mereka ni akan dapat pahala. Sebab apa? Sabara. Sebab mereka ni bersabar kan, bersabar dan ihtisaban. Bersabar dan menganggap itu adalah merupakan ujian daripada Allah, dan mereka mengharapkan pahala daripada Allah, jadi mereka akan dapat pahala. Tapi orang munafik, mereka ni bila kena masalah, kena ni, bila mereka akan dapat apa? Walaupun mereka sabar pun tak dapat apa, tak sabar pun tak dapat apa. Sebab apa? Mereka ni memang tak ada tempat nak sangkut pahala tu. Sebab apa? Tak beriman. Jadi sebab tu Allah Ta'ala cerita pembandingan di sini kan. Orang beriman, orang tak beriman berbeza walaupun mendapat kesusahan. Jadi orang beriman kadang-kadang mendapat susah, orang tak beriman mendapat susah. Orang beriman dapat pahala, orang tak beriman tak dapat pahala. Orang munafik lagilah tak dapat pahala. Macam tu kan. Jadi maknanya sini ialah Allah Ta'ala kata, mereka tak tengok ke? Mereka ni setiap tahun kena susah juga. Sekali, kedua kali, ketiga kali, tak kira lah kan. Maratai ni. Kalau dalam zaman dulu, ulama tafsir kata, maksudnya ialah mereka ini mendapat
al-qahtu iaitu kemarau, dan juga al-jau' iaitu kelaparan. Kadang-kadang maknanya tak dapat harta, sikit harta, kadang-kadang tanaman tak menjadi, macam-macam kan. Tapi semua tu Allah SWT kata ialah semua tu adalah tak dapat apa pun untuk mereka. Allah Ta'ala sebut sini, summa la yatubuna wala hum yadhakkarun. Mereka ni dah kena macam tu, mereka tak bertaubat juga. Dan juga la yatubuna, kemudian seterusnya mereka ni wala wahlahum yadhakkarun, mereka tak ambil peringatan. Maknanya walaupun apa berlaku macam tak bertaubat, tetap juga kekal nak mati juga dalam keadaan kekufuran tu, wal-iyazbillah. Seterusnya ialah kita tengok ayat yang ke 128 128. Minta maaf 127. Ayat 127 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa iza ma unzilat suratun. Sekali lagi Allah Taala kata, kalau turun ayat, yang tadi kita dah baca tadi, kalau turun ayat mereka ni tak bertambah iman. Kalau orang beriman, turun ayat bertambah iman. Orang munafik ni Allah Ta'ala kata sini, wa iza ma unzilat surah, kalau ada mana-mana ayat turun di dalam Al-Quran ini, mereka ini nazara ba'duhum ila ba'din, mereka ni akan melihat kepada antara satu sama lain, dalam bahasa Melayu. Maknanya kalau mereka ni duduk dalam majlis, bila Nabi SAW baca ayat, mereka ni akan tengok kan, sama-sama mereka kan tengok mata mereka main-main mata lah. Jadi mereka ni kenal sama-sama mereka. Aku tengok kau, kau tengok aku kan. Itulah kan. Jadi nazara ba'duhum ila ba'din, mereka melihat di antara satu sama lain. Tujuan dia apa sebenarnya tu? Melihat-lihat tu sebenarnya Allah Ta'ala kata sebut sebab tu, hal yarakum min ahadin summan sarafu. Mereka ni sebenarnya perangai mereka dalam majlis ni, kalau mereka tak boleh dengar, kalau dengar ayat Al-Quran ni tak bertambah, bukan suka, tapi mereka lagi benci lagi, mereka tak suka macam, dan kalau boleh mereka ni nak lari. Terutama pula kalau ayat tu terkena kepada mereka. Ayat tentang munafik lah kan, tentang cerita pasal perangai mereka, mereka tahu kan, dah kena dah kita kan, dah kena. Jadi mereka tengok antara satu sama lain. Jadi lepas tu apa dia, hal yarakum, mereka tengok-tengok tu, kemudian tengok pula orang keliling, kan, ada tak orang nampak kita. Jadi mereka rasa kalau dah tak ada orang nampak kan, hal yarakum min ahadin, maknanya adakah orang nampak kita. Kalau tak ada orang nampak kita, maka mereka akan perlahan-lahan summan sarafu, mereka akan lari daripada majlis tu. Tu perangai mereka kan. Maknanya mereka tak boleh dengar, panas. Kita kata apa? Panas punggung. Kalau nak duduk dalam satu majlis di mana dalam majlis tu tiba-tiba turun ayat mengatakan tentang mereka, menyebutkan tentang mereka, mereka akan tengok antara satu sama lain. Kemudian kalau tak ada orang tak nampak dah, mereka pasti orang tak nampak dah, mereka akan cabut lari. Summan sarafu, lalu berlalulah mereka. Sarafallahu qulubahum. Allah Ta'ala kata perbuatan mereka tu, tengok Allah Ta'ala gunakan perkataan summan sarafu, insarafu maknanya berlari, lari maknanya berpaling lari. Allah Ta'ala kata sarafallahu qulubahum, Allah akan memalingkan hati mereka. Sebab apa? Mereka paling, mereka tak nak dengar, biar Allah Ta'ala palingkan hati mereka. Bi'annahum qaumul la yafqahun, lalu jadilah. Kenapa? Kerana mereka ni tak faham. Tak faham, sini yafqahun Allah Ta'ala gunakan. Bukan hanya tahu saja, tahu ni maklumat. Kalau kita kata yafqahun, ya'lamun, tahu, tapi yafqahun maknanya tak masuk ke hati. Mereka tak faham dengan hati mereka. Mereka tak boleh ambil pengajaran daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Jadi itu adalah berkenaan dengan ayat 128 iaitu perangai orang munafik apabila berada dalam majlis Nabi, apabila diturunkan ayat berkenaan dengan mereka, mereka rasa takut, mereka akan cuba lari daripada situ kan. Itu antara sifat lagi. Kan sekarang kita tengok ayat yang ke-29, insya-Allah ayat yang ke-28, minta maaf ayat yang ke-28. Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni kita masuk kan ayat 128 ni ialah ayat dua ayat yang terakhir 128 129 ialah ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Jadi kita tengok ni ayat 128 ni ialah 128 dan juga 129 adalah ayat yang menceritakan tentang bagaimana sayangnya Nabi SAW. Ada beberapa sifat yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Yang pertama kita tengok, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kamu rasul, telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Maknanya daripada diri itu maknanya daripada kelompok kamu sendiri. Maknanya Nabi ni daripada, bukannya orang lain, bukannya malaikat ke, bukannya daripada langit, bukannya orang luar, orang yang tak pandai, orang tak tahu, tapi dia tu memang kamu kenal dia, kamu tahu dia 40 tahun, dia adalah seorang yang al-amin, seorang yang kamu yakin dengan kebersihan dia, dengan dengan amin dia, dengan amanah dia kan, dia ni tak berbohong dan sebagainya, kamu tahu.
Tapi takkanlah tiba-tiba sampai umur 40 tahun tiba-tiba dia nak berbohong kan. Jadi maknanya itulah satu dah penguat dah sebenarnya kan, yang sepatutnya menjadi alat untuk kamu ni, menjadi benda perkara yang sepatutnya kamu yakin kepada apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tengok alam ni, Allah SWT kata telah datang, laqad ja'akum rasulun, seorang rasul min anfusikum, daripada kalangan kamu sendiri. Kemudian azizun alaihi ma anittum, bagi dia azizun ibn syadid, bersangatan alaihi, ke atas Nabi tu, ma anittum, dan dia tu tidak menyusahkan kamu, tidak nak memberatkan kamu. Itu sifat Nabi kan. Maknanya dia ni aziz alaihi, dia apa ni, dia seorang rasul. Jadi setengah ulama kata maksud di sini ialah bahawa Nabi tu bersungguh-sungguh kan, bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada apa yang dia dapat tu untuk menjadi rasul kepada kamu semua. Maknanya dia bukan main-main dengan kamu ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia ni ma'anitum, dia tak nak menyusahkan kamu. Kalau boleh maknanya tak nak memberatkan kamu langsung. Kalau boleh kan, macam tu kan. Maknanya kalau kita kata kena sembahyang lah, kena puasa lah, tu memberatkan. Bukan, itu adalah merupakan benda-benda kewajipan yang sepatutnya ada kebaikan untuk kita semua, untuk manusia kan. Jadi Nabi tu sifat dia tak nak menyusahkan kita. Ma'anitum, dia tak nak menyusahkan kamu semua. Dia nak, bahkan nak apa ni, benda-benda yang baik semua untuk kamu. Kalau boleh kan. Sebab itulah Nabi ni sangat-sangat kan. Sebab tu bagi contoh kita katakan, bila dikenakan 50 sembahyang masa Isra Mi'raj kan, Nabi dia fikir macam mana. Sebab itulah bila Nabi Musa berkata dia kan 50, macam mana nak lakukan 50 dan satu hari satu malam. Tengok kan, dia minta kepada Allah, minta kepada Allah supaya diringankan. Jadi ma'anitum, kemudian harisun alaikum. Haris maknanya ialah sangat-sangat berfikir, makna seluruhnya bersungguh-sungguh. Makna bersungguh-sungguh tu maksudnya dia sangat-sangat cinta kepada kita, dia sangat cinta kepada kamu semua, kepada ni lah umat dia. Harisun maknanya sentiasa berfikir, makna setiap waktu, setiap ketika dalam pemikiran itu dia fikir tentang kamu je. Itu harisun makna sentiasa kita menjaga kamu, sentiasa berfikir untuk kebaikan kamu. Kemudian bil mu'minin raufur rahim, Nabi ni dengan orang-orang mukmin dia sangat rauf dan juga sangat rahim. Rauf tu makna kasih sayang, rahim tu kasih sayang juga. Rauf tu sangat-sangat lembut dan kasih sayang kepada kamu. Makna dia nakkan kebaikan. Yuridul khair lakum, kata dalam tafsir jalan lain. Jadi maksudnya ialah Nabi tu kan dah lah sayang pada kita, dah lah berfikir untuk kita, setiap masa dia berfikir pasal kita kan. Kemudian dia tak nak menyusahkan kita. Kita tengok kan dalam ayat 128 ni kan, penuh dengan perkara-perkara yang menceritakan bagaimana berkorbannya Nabi ni untuk umat dia, untuk menyampaikan Islam, untuk memastikan dia tak nak kalau boleh umat dia masuk neraka kan. Sebab tu dalam satu hadis tu diceritakan Nabi ni macam seorang yang menjaga api kan. Bila ada api, ada kelkatu, di Brunei panggil burung-burungan kelkatu nak masuk dalam api tu, dia tahan, jangan masuk. Macam itulah makna kesungguhan Nabi. Jadi ayat yang terakhir dalam surah Taubah pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fa in tawallau, tapi dalam keadaan Nabi yang macam tu, bersungguh-sungguh sayang kepada umat dia, nak supaya umat dia ni jangan masuk neraka kan, kalau boleh dapat hidayah semua dengan kesungguh-sungguhan macam tu, tapi ada juga orang nak berpaling, ada juga orang tak nak kan, nak juga nak bunuh diri juga, nak masuk neraka juga. Betapa sedihnya Nabi lah. Jadi Allah Ta'ala kata fa in tawallau, tapi kalau kamu berpaling juga, berpaling maknanya tak nak juga, berpaling daripada iman, nak juga kepada kekufuran kan, nak juga kepada kemunafikan, maka dia kata fakul, maka katakanlah hasbiyallah la ilaha illahu, cukuplah aku Allah. Maknanya kalau orang tak nak pun tak apalah, aku ada Allah. Gitu. Hasbiyallah, cukuplah bagi aku Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia, tak ada sembah melainkan dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah merupakan Tuhan al-arsh yang al-azim, yang besar. Jadi setakat itulah insya-Allah apa yang dapat kita pelajari. Moga-moga apa yang ada di dalam muka surat ini dan juga seluruh surah At-Taubah ini akan memberi pengajaran lah kepada kita insya-Allah. Jadi akan datang kita akan sambung insya-Allah muka surat yang ke-208 insya-Allah, iaitu kita akan mula masuk kepada surah At-Taubah, surah Yunus insya-Allah. Setakat itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa untuk share insya-Allah untuk hantar link kita punya video ni insya-Allah kan, dan juga sharekan kepada kawan-kawan semua, dan jangan lupa follow insya-Allah, like dan juga beri komen insya-Allah beri komen.
Itu semua akan memberi manfaat kita semua. InsyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.